Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khayra illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi هدانا للإسلام والإيمان والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung pengajian kita. Sebelum ini kita mempelajari tafsiran dalam surah Al-An'am ayat ke-160. Seperti mana yang telah kita pelajari, kita kembali melihat sepintas lalu dan kemudian kita sambung pada ayat yang baru, ayat ke-161 surah Al-An'am atau surah 150. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa yang membawa akan satu amalan yang baik, maka baginya itu 10 kali ganda amal. Secara zahir ayat, satu amalan kebaikan yang kita lakukan, pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana 10 kali kita beramal dengan amalan tersebut. Seperti mana contoh kita membaca La ilaha illallah, dia ada pahalanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala 10 kali pahala. Seperti mana kita telah membaca 10 kali La ilaha illallah. Itu secara umum, maksud secara umum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekadar ini berkehendaki untuk melipat gandakan lagi, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sudut lughah, di sudut bahasa Arab disebut man jaa bil hasanati, menunjukkan pada fi'il madhi. Maknanya dia mesti buat dulu. Ada barang siapa yang telah beramal saleh, bukan seseorang yang belum lagi beramal. Barang siapa beramal, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala seperti mana 10 kali dia beramal. Sekiranya dia hanya niat untuk beramal, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berdasarkan niat saja. Amal belum, itu niat pada hati saja. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, dan barang siapa pula yang membawa satu amalan keburukan. As-sayyi'ah itu kalimah as-sa', amalan buruk. فَلَا يُجْزَى, maka tidaklah dia itu dibalasi. Ada kalimah yujza kembali daripada asal kalimah jaza. Di sudut ilmu nahwu, ilmu lughah, maksudnya ilmu nahwu, apabila ada kalimah jazaa, maknanya mesti ada syarat, mesti ada jadi dua fa'il, kemudian akan menjadi naib pada fa'il. Jadi naib pada fa'il dia adalah kalimah murabbiyah huwa, maka tidaklah dia yang melakukannya itu diberi pembalasan. Bukan bermaksud dan tidaklah mereka diberi pembalasan, tapi yang beramal itu. Domir mustatir dia adalah huwa untuk seorang saja. Mana oleh kerana itu diterjemahkan, maka tidaklah dia diberi pembalasan. Illa mithlaha, melainkan sekadar yang dibuat atas kesalahan itu. Jadi kalimat illa mithlaha, mislaha itu menjadi jawab pada syarat. Syarat pertama dia yujza, sebab dia mesti ada dua fi'il juga. Mislaha itu. Cuma yujza di sini fi'il mudhari',
Sebagai ulama mengatakan fi'il mudhari ini yang akan datang. Walaupun fi'il mudhari boleh menjadi sekarang, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Tapi pada kalimah fala yujza akan berlaku. Apa maksudnya? Akan diberi pembalasan. Bagaimana nak memahami ayat ini? Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang hamba melakukan kesalahan, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat pencatat amal, sekiranya dia melakukan amal yang baik tercatat. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan satu amal keburukan, jangan terus mencatat. Kemungkinan dia istighfar kepada Allah, kemungkinan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat itu tidak menulisnya. Dalam satu riwayat yang sahih kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam beberapa masa bagi orang yang melakukan kesalahan, maksudnya tidak perlu dicatat amal itu kembali balik pada juz'an illa mithlaha akan menjadi jawab pada syarat. Dia mesti ada kalimah ini. Kalau sekiranya tidak ada fala yujza illa wa hum la yuzlamun, dia tergantung. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini Quran Arabian. Jadi tentunya kalau Allah Subhanahu Wa Taala terbentuk dengan gaya bahasa uslub yang sungguh-sungguh tinggi dan lengkap. Disebabkan kalau sekiranya fala yujza illa wa hum la yuzlamun tidak dibaca illa mithlaha, dia tergantung. Seperti mana contoh, ada kali kita berbicara cakap Arab, jazakallahu khairan, ataupun kita baca jazakumullahu khairan. Kalau kita baca saja jazakallah ataupun jazakumullah, dia tergantung. Disebabkan kalimah jaza mesti ada dua fi'il kat situ. Jadi ditambah khairan untuk melengkapkan. Ada bahasa Arab. Itu bahasa dalam hadis Rasulullah. Nabi pernah bersabda, apabila seseorang membantu kamu, maka ucapkan kepadanya jazakallahu khairan, maka lengkap. Kalau kita sesama kita boleh saja jazakallah, jadi huruf adat. Kalau jazakallahu khairan, sunnah. Kalau kita kata syukran, harus disebabkan uruf dia ada. Syukran itu maksud terima kasih. Tapi jazakallahu khairan, sunnah. Dia sabit pada Rasulullah. Syukran tidak sabit di uruf, tradisi masyarakat. Lalu kalau sekiranya kita nak berterima kasih kepada seseorang, lebih utama menyebut padanya jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairan. Ada juga yang tambah kathiran itu menjadi badal kembali daripada khairan tadi. Di sudut ilmu badal ni mana pengganti balik. Seperti mana sebagai ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai ulama kata na'atai sifat pada Allah. Ar-Rahman sifat pertama, Ar-Rahim sifat kedua. Sebagai ulama mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim badal, kembali balik kepada Allah. Ar-Rahman kembali balik kepada Allah, Ar-Rahim kembali balik kepada Allah. Itu disebut ilmu nahwu. Disebabkan Quran suatu diturun kembali balik pada pengetahuan orang Arab. Orang Arab pada ketika itu sangat mahir dengan dan sangat fasih dalam bahasa Arab. Hanya saja di antara kabilah itu, mereka berbicara dengan bahasa yang kebiasaan yang berbicara sesama mereka. Lalu turun Quran di tengah-tengah mereka. Bila turun Quran di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka itu sukar untuk menyebut seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sebab Quran itu turun dengan bahasa Arab Quraisy, ada Hijaz. Lalu ada di antara mereka itu Bani Qais, Bani Tamim, Kinana. Lalu menyukarkan untuk mereka menyebutnya. Lalu Rasulullah SAW mengetahui tentang keadaan umatnya di kalangan orang Arab yang ada di antara mereka yang tidak dibiasakan menyebut seperti mana lidah Quraisy. Bani Tamim, Bani Quraisy berbeza sebutan, tetapi dua-dua bahasa Arab juga. Lalu Rasulullah SAW pun memudahkan buat mereka
yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Rasul dan diizinkan bagi kaum untuk membaca qiraat tersebut, disebut sebagai ilmu qiraat daripada 7 pintu. Lalu Rasulullah akan mensahihkan bacaan mereka. Hanya saja apa yang perlu kita ketahui, bacaan Quran yang kita baca ini salah satu daripada bacaan yang mutawatir dan warid. Maksud warid itu masyhur. Kebanyakan ulama mengenalnya. Akan tetapi ada juga bacaan yang agak syaz, tidak masyhur, tidak warid, tetapi dia bersandar akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ambil kalimah ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang membaca ghairal maghduba 'alaihim disebabkan apa? Sirata pada atas. Jadi ghaira dibaca ghaira atau baca ghairi. Yang kita baca ghairi sebab ambil pada alladzina pada bawah situ. Kaedah i'rabul Quran. Lalu ada di antara mereka baca ghaira alaihim Quraisy. Tapi ada di antara mereka tak biasa nak baca him, lalu mereka baca hum, lalu mereka diizinkan baca alaihim. Ada di antara mereka itu di kalangan orang Mekah di Hijaz, mereka tak dibiasakan alaihim, mereka biasa baca alaihimu, 2 harakat pada mu. Alaihimu makna satu, mereka. Him, hum, himu. Ini warid dan mutawatir. Tetapi ada lagi bacaan yang lain yang dibaca oleh mereka cuma tidak warid dan mutawatir, tapi termasuk qiraat. Alaihimu, alaihumu, alaihumu, alaihimi, alaihimi. Itu qiraat. Oleh kerana itulah kata guru saya, untuk menghabiskan pembelajaran ilmu bacaan ini, bagaimana Quraisy baca, bagaimana Bani Qais membaca, lebih daripada 60 tahun untuk mempelajarinya. Hanya sekadar bacaan itu 60 tahun lebih. Tapi Rasulullah mengajarkan ilmu akan bacaan kepada setiap kabilah itu hanya sekadar 23 tahun. Ini apa? Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Walaupun dah lebih 1000 tahun, tapi apa yang sampai kepada kita Quran yang mana riwayat Haf'an Asim saja, satu. Padahal terlalu banyak lagi kaedah bacaan Quran berkali, terlalu banyak. Di sudut ilmu nahwu boleh saja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sudut nahwu betul, tapi yang warid daripada Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy di sudut ilmu nahwu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga boleh dibaca. Tapi yang warid yang masyhur, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Kaedah Rasulullah SAW dalam mukjizatnya dalam menjelaskan kaedah bacaan seluruhnya kepada umatnya, kepada setiap kabilah, nak sampai 23 tahun. Kita nak menguasai satu biji Quran ini pun sampai sekarang tak selesai-selesai menguasainya. Bahkan guru Quran sendiri pun hampir-hampir di antara mereka kehabisannya umur untuk mempelajari seluruh bacaan Rasulullah. Itu mukjizat Rasul menerangkan selesai. Macam itu tidak mempunyai mukjizat. Cuma kalau sekiranya kita juga selesai seusia kita, sepanjang usia kita, itu karamah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana imam-imam qiraat semua diberi karamah sehingga mereka menyelesaikan seluruhnya, seluruh pada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah kaedah jazakallahu khairan. Khairan itu disebut, itu sunnah. Jazakallah tergantung kaedahnya. Kalau kita tahu ilmu nahwu, ilmu lughah bahasa Arab, kita tidak akan melakukan kesilapan dalam pembicaraan Arab tadi.
Dia tidak akan jadi uruf ni makna tradisi sesama kita boleh. Jazakallah, jazakallah. Sesama kita boleh. Cuma kalau ikut pada ilmu nahwu, dia tergantung. Seperti mana Allah sebut, fala yujza illa mislaha. Mislaha itulah naik jawab pada syarat, mesti ada kat situ. Kalau sekiranya tidak ada, lalu dia itu diberi balasan. Balasan apa? Illa mislaha. Jadi melainkan dia akan diberi pembalasan sekadar yang dia buat. Fala yujza, yujza di sini maksudnya apa? Akan datang. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, hanya Rasulullah, Allah masih memberi masa agar orang itu istighfar, bertaubat, sehingga catatan amal buruk ini tidak ditulis. Dalam satu riwayat disebut 7 masa. Hanya ulama kita filah bagaimana nak memahaminya. Sab'ah sa'ah. Sab'ah sa'ah. Sa'ah itu masa. Sama ada 7 waktu solat. Ulama masyarakat demikian. Yang mutaakhirin katakan 7 jam. Tapi pada zaman Rasulullah SAW tidak ditemui jam pertama 24 jam dalam satu hari satu malam. Itu Allah Ta'ala. Walaupun itu hadis itu sahih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terus memerintahkan malaikat mencatat amal buruk untuk terus mencatat keburukan yang dilakukan. Kemungkinan dia istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setelah dia lakukan keburukan tersebut. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya ilmu pengetahuan lebih-lebih pada akhir zaman. Kita jangan melakukan kesilapan dalam ilmu, disebabkan ilmu ini akan pecah jadi 2 saja. Satu yang sebenar-benarnya ilmu al-haq, sebenar-benarnya ilmu. Satu ilmu itu berdasarkan sangkaan zan. Bila dihukum ilmu itu sekadar zan, maka jangan jadi i'tiqad, jangan kata mu'tamad. Itu zan. Ilmu yang menjadi hakikat benar daripada Allah dan juga Rasul, maka itu sebenarnya ilmu yang memberi manfaat. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang sifat orang yang tidak ada iman. Jika orang yang tidak beriman itu, mereka lah yang mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki anak perempuan. Ada yang menunjukkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut bahawasanya mereka itu tidak memiliki ilmu. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, dan tidaklah mereka itu memiliki ilmu. In yattabi'una illa dhann. In itu maksudnya kalimah nafi. Itu maksudnya apa di sini? Melainkan mereka hanya mengikut sangkaan semata-mata. Di sudut ilmu i'rabul Quran, wa ma lahum bihi min ilmin. Ilmin di sini hakikat. In yattabi'una illa dhann. Illa di sini istighna, pengecualian. Dalam bahasa Arab, pengecualian ini ada yang munfasil, bersambung, ada juga yang munqati', terputus. Seperti mana ayat ini, fala yujza illa mislaha, dia bersambung. Munqati', terputus. Disebabkan yattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikutnya melainkan zan semata-mata, sangkaan. Mengapa di sini disebut sebagai istighna, munqati' yang terputus? Terputus ni makna jangan bawa dia masuk dalam ilmu. Wa ma lahum bihi min ilmin, dan Allah menafikan mereka ada ilmu hakikat. Yang mereka ada zan, sangkaan, itu bukan hakikat. Lalu membatasi, jangan bawa masuk zan termasuk ilmu. Itulah maksudnya terputus, munqati'. Disebabkan zan tidak menjadi hakikat dari ilmu. Dan kita perlu mempelajarinya agar jangan ilmu yang bersifat dengan ilmu zan maka menjadi i'tiqad buat kita, muqtamad, seolah-olah kita percaya bulan-bulan. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a.
Dan sesungguhnya yang zon, yang sangkaan itu, dia tidak boleh nak berlawan, nak menewaskan, nak melemahkan suatu perkara yang al-haq. Hendaklah kita ketahui sesuatu yang tidak ada jawapan itu juga adalah ilmu al-haq. Kalau ditanya bila berlaku kiamat, wallahu ta'ala alam, itu ilmu al-haq. Bahkan tentang penciptaan alam, usia bumi, usia matahari, bila tidak ada jawapan itu ilmu al-haq. Bila ada jawapan itu zon. Tapi orang hari ini ilmu yang di atas sangkaan semata-mata jadi mu'tamad. Saintis mengkaji usianya alam semesta ini adalah 13.8 bilion tahun. Usianya pada tahun dulu berapa tahun dulu, saintis dekat Australia kata, ya itu usianya alam semesta. Tapi jangan bimbang, disebabkan alam semesta ini masih tinggal 100 bilion tahun. Ini zon. Jangan ambil dan jadi i'tiqad. Sehingga kalau ditanya berapa usianya alam semesta, 13.8 bilion tahun. Awak yakin itu jawapannya? Saya yakin dengan apa yang dikaji oleh saintis. Itu zon. Jangan jadi i'tiqad. Jangan tasdik fi qalbi. Usia yang bumi ini katanya ada saintis 4.5 bilion tahun. Usianya matahari itu 4.6 bilion tahun. Ini zon. Jangan jadi i'tiqad. Ini dinosaur ni usianya 230 juta tahun. Yang dikatakan 100 juta tahun, yang ini 65 juta tahun. Itu semua zon. Dan jangan kita menyibukkan diri ada ilmu-ilmu zon ini. Jangan kita suka nak membaca apa yang diceritakan tentang alam semesta oleh pengkaji-pengkaji, saintis-saintis. Kerana itu semua melalui zon. Yang hakikatnya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercerita kepada kita, Nabi tidak bercerita kepada kita, ulama Islam tidak bercerita kepada kita berapakah usia ini, mereka jawapan mereka wallahu a'lam, itu ilmu al-haq. Jangan digali lagi, jangan digali lagi. Itu zan. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi. Tidak ada gunanya kata Allah Subhanahu Wa Taala nak lawan al-haq. Lalu disebut bahasa dari disebut in yattabi'una illa dhann, tidaklah mereka ikut melainkan mereka ikut zan, sangkaan. Allah betul, sangkaan tidak ada gunanya. Tak boleh nak lawan al-haq. Kaedah. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah olehmu ya Muhammad, qul di sini untuk soal Domnya mustatir dia tua itu soal. Kalau ramai-ramai qulu, katalah kamu semua, innani hadani, sesungguhnya Tuhanku, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah memberi hidayah kepada aku. Siapa yang berbicara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah tentang apa di sini? Tauhid. Itu mu'tamad kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana setiap para nabi, setiap para rasul diperintah oleh Allah dakwah, membawa manusia kepada tauhid. Maksudnya mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu usul pada hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian para nabi rasul. Lalu apabila para nabi rasul dakwah yang mula membawa manusia kepada tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ila siratin mustaqim, dakwah membawa manusia kepada jalan yang lurus. Seperti mana ulama menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim bermaksud Islam, iman, mengisahkan Allah. Siratal mustaqim Al-Quran.
sebagai ulama mengatakan siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinan sebagai satu agama. Agama ini sebenarnya atas bahasa terjemahan. Yang benarnya dinan itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah bagi manusia seluruh. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, adina lain yuladu ala millah. Ulama masyarakat fitrah dan millah din. Kita terjemahkan agama. Agama. Asal usul sebutan agama dalam tanah lain di tanah Melayu kita sebenarnya aqama. Aqama din dalam bahasa Arab. Tegakkan Islam. Lalu ad-din itu adalah Islam. Aqama din. Dulu pendakwah daripada Hadramaut, bila dia sebutnya huruf qaf dibaca gaf. Mutawatir dan sahih seperti mana kata Imam An-Nawawi, bahkan dia memiliki sanad sampai Rasulullah bahawasanya sebutan qaf dibaca gaf. Begitu juga telah ditulis oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, sebagian daripada orang Arab khususnya di Hadramaut membaca qaf dengan gaf. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, qim. Sahih, mutawatir. Lalu bila pendakwah itu sampai di semua agama kita sebut aqama. Lalu akhirnya dalam beberapa masa akhirnya orang Melayu pun merakam agama din. Lalu ditanya ad-din itu apa? Islam. Lalu akhirnya dijelaskan lebih mudah agama Islam. Lalu merekatlah agama. Asalnya aqama bahasa Arab. Ad-din itu Islam, dinan Islam. Hanya saja bila dah masuk pada akhir zaman, muncullah dibaca singit-singit. Ada negeri yang membaca igama, ada yang baca ugama. Asalnya agama yang Melayu suka singit-singit gitu. Dinan adalah al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Oleh kerana itulah yang kita sebut agama itu bukan agama. Itu adalah aqama, makna tegak Islam. Maksud ad-din adalah Islam. Bukan ad-din itu agama. Perlu ketahui begitu. Jadi agama ini apa? Ini sebenarnya urufiah bagi orang Melayu menyebutnya, tetapi dia kosong tanpa maksud. Lalu apa maksudnya? Dinan. Inna dina indallah. Ad-din itu ada maksud. Islam ada maksud. Agama tidak ada maksud. Disebabkan kalimah asalnya aqama. Lalu maksudnya agama, tegakkan Islam. Itu bermaksudnya tepat. Kalau agama saja dia tak ada maksud. Tapi bila kita memberi maksud, tegakkan Islam dengan aqama agama, jadi kita pada kaedah usul di balik. Kiamat menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberi Islam kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lurus. Dan Allah menjelaskan juga dengan hanifan untuk Nabi Ibrahim, agamanya juga lurus. Lurus yang pertama adalah tidak mensyirikkan Allah dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini telah disepakati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca dinan qayyimah. Itu yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ada antara kabilah itu baca qiyamah, ada yang baca qayyimah. Jadi baca dua ni saja. Jangan baca lafaz yang lain. Dan oleh kerana itu dalam Quran mutawatir baca qayyimah dan qiyamah. Millat Ibrahim hanifan. Ada satu lagi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala millat. Millat itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang kita sebut sebagai ad-din juga. Itu millah. Ibrahim hanifan. Ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam hanifan, kata ulama lurus. Dan sebagian ulama menyatakan bapa bagi segala agama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi maksud segala agama yang dinisbahkan kepada kitab samawi, Yahudi, Nasrani, Islam.
Sebab ada kitab Taurat, Injil, Zabur. Disebabkan Nabi Ibrahim alaihi wasallam daripadanya keluarnya Bani Israel, daripadanya keluarnya Bani Ismail, orang Arab. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi wasallam ada anak Nabi Ismail, dia jadi Bani Ismail untuk orang-orang Arab. Kemudian pula Nabi Ishaq, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Maka keturunan ini mengeluarkan Bani Israel daripada Nabi Yaqub alaihissalam yang disebut sebagai Yahudi Nasrani. Sehingga Nabi Musa berketurunan sampai ke Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf bapanya, dia sendiri anak pada Nabi Yaqub alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim yang mengeluarkan. Oleh kerana itulah Nabi Ibrahim alaihissalam duduk atas. Kemudian barulah lahir Yahudi Nasrani. Lalu tidak boleh dinisbahkan bahawa Nabi Ibrahim adalah beragama Yahudi Nasrani. Bukan begitu. Nabi Ibrahim alaihi wasallam hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi wasallam juga membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam lafaz hati yang lain ditambah muslimah, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan jahatnya orang Yahudi Nasrani dan Nabi Ibrahim orang Yahudi. Orang Nasrani kata Nabi Ibrahim orang Nasrani. Lalu Allah turunkan maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidak juga dia Nasrani, tapi dia hanifan muslimah. Hanifan muslimah disabitkan pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu bila orang Yahudi masuk Islam, dia Islam, tidak disebut Yahudi Islam. Tidak. Bila orang Nasrani masuk Islam, tidak dikatakan Nasrani Islam. Tak, itu Islam. Kerana Yahudi dan juga Nasrani nisbah pada tempat lahirnya Nabi Isa, nisbah pada ayat Quran tentang mereka Yahudi, nisbah pada keturunan Nabi Yaqub Yahuza. Anaknya salah satunya nama Yahuza, dalam bahasa Arab disebut Yahuda, jadi Yahudi. Begitu kaedahnya. Dan itu bukan agama, tetapi mereka memunculkan agama bila datang Islam. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kata kita panggil saja mereka sebagai agama. Ini terjemah Melayu, tapi dalam bahasa Arabnya disebut dinul Yahud. Nak menunjukkan bahawa din di sini untuk dia, tetapi tidak boleh disamakan dinul Islam. Itu yang perlu dibezakan, sehingga ulama hari ini mengatakan tidak perlu sebut agama pun tak. Sebut mereka Yahudi, sebut mereka Nasrani, mereka Kristian, dan bukan agama. Bila mereka tidak ada kitab, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kitab samawi, disebut sebagai bawaan budaya. Dalam alam lain kita ditambah agama budaya, agama samawi, agama Yahudi, agama Islam. Nak lebih faham itu. Tapi usulnya ini seperti mana saya sebut tadi, bukan agama, din itulah maksudnya dengan apa yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-Islam, ad-din. Jadi agama Islam disebutkan untuk dan dimasyhurkan dalam alam lain saja. Lalu apabila kita menyebut agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristian, agama Hindu, hakikatnya bukan sebuah ad-din, bukan tiga ad-din. Itu disebut sebagai dalam terjemah Melayu kita agama budaya. Dia tidak ada kitab, dia bukan samawi. Samawi makna tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat, Injil, Zabur, Quran samawi. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Idris, itu samawi. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini termasuk orang yang mensyirikkan Allah. Al-musyrikin ini menunjukkan pada lafaz yang membuat turun Nabi Ibrahim alaihi salam dakwah. Dia melalui beberapa prasa dakwah, kebanyakan mereka syirik pada Allah.
Pergi sana syirik, pergi sini syirik, pergi Palestin ada orang yang syirik, pergi ke Iraq, dia duduk Iraq ada juga yang syirik, pergi ke Jordan ada juga yang syirik. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan, tidak dikatakan dia Nabi yang membawa kesyirikan, walaupun dalam Quran disebutkan satu kisah Ibrahim berkumpul dengan kaumnya waktu malam, naiknya kaukaba bintang. Qala hadha rabbi, ini Tuhanku. Tapi bintang lama-lama pun hilang, menyingsing. Hilang dia, bagaimana tak tahu. Lalu Nabi Ibrahim AS kata, aku tidak suka kalau sekiranya Tuhan dah muncul pergi hilang dia. Ini menunjukkan bahawa ini bersifat dengan jawahir, jauhar dan arab. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada jauhar dan arab, maknanya berubah. Ada tak ada bertempat. Itu bukan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Naik turun bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arab dan jauhar. Lalu Nabi Ibrahim memunculkan ini bukan Allah, bukan Tuhanku. Apabila saya tengoknya bulan naik, lepas tu hilang, ini pun bukan Tuhan dah ni. Lepas tu ni matahari, qala hadha rabbi akbar, lebih besar ni Tuhan. Lepas tu qala afalat, dia pun hilang, ini pun bukan Tuhan juga ni. Lalu dia membaca inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dikait ayat ni itu yang ada kaitan dengan qul inna salati wa nusuki, itu yang dibaca oleh Rasulullah, lalu Nabi membaca dalam iftitah. Digabungkan apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu millah, satu ad-din. Itu yang dikaitkan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Ikut agama Ibrahim maksudnya adalah ad-din, dia solat kita, zikir kita, haji kita, semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.